Okay. Berkenaan dengan LBGT ini, memang bukan semuanya ada berkenaan dengan sakit mental. Ada sebahagian besar daripada LBGT adalah penyakit organik, penyakit dari segi hormon ataupun penyakit dalam otak, di mana memang dari kajian MRI ke sebagainya boleh menunjukkan bahawa ada penyakit fizikal dalam bukan penyakit, ada sesuatu dalam fizikal dalam otak yang menyebabkan mereka bertindak laku sedemikian. Jadi dia bukan satu penyakit tetapi satu aberration daripada yang kita biasa kita nampak. Penyakit organik, penyakit dari segi hormon ataupun penyakit dalam otak, di mana memang dari kajian MRI ke sebagainya. Jadi dia bukan satu penyakit tetapi satu aberration daripada yang kita biasa kita nampak. Jadi jangan kita anggap LBGT ini sebagai orang yang sakit ataupun orang yang mengalami penyakit mental. Ini satu tanggapan yang tidak betul. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. LGBT ini. Dan kita lihat situasi di Malaysia turut mengkhawatirkan. Di mana kita tahu kejadian di Palu baru-baru ini apabila ada gempa bumi dan tsunami, dikabarkan bahawa terdapat lebih daripada 1,000 di kalangan mereka yang terlibat dalam aktiviti yang berkenaan. Akibat, dan saya ingin juga mengetahui sejauh manakah keberkesanan program Muhayyam ini supaya keberkesannya dapat mengelakkan daripada hukuman Allah kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, termasuk mereka yang menolak LGBT ini. Segala sesuatu wa ma asabaka min musibatin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu ayat Allah kata tidak ada sesuatu bala yang menimpa melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Itu jelas bahawa semuanya datang daripada Allah. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang kisah kaum-kaum yang terdahulu yang dihancurkan kerana amalan mereka, dan mungkin di sini dirujuk kepada kaum Lut. Perbuatan mereka itu terlalu terserlah. Dengan kata lain, mereka tak segan silu melakukannya secara open. Dan kerana itulah maka diturunkan bala. Adapun dalam keadaan kita hari ini, isu LGBT walaupun dia merupakan satu permasalahan tetapi masih di bawah kawalan. Saya tidak rasa kita terlalu mudah untuk menghukum bala itu hanya dengan membuat satu-satu contoh lalu kita kata akan timpa bala. Yang perlu kita buat dan bincang ialah bagaimana menanganinya sebagai tanggungjawab kita menjaga supaya perkara mungkar tidak berleluasa. Kalau kata orang beriman namanya ujian. Kalau atas musuh-musuh Allah namanya azab. Faham tak? Dalam kes bencana alam, Allah jadikan sampai ribu-ribu mati, ribu-ribu hangus, ribu-ribu tenggelam dalam bumi, sama ada namanya gempa bumi, sama ada namanya tsunami, sama ada ribut taupan dan sebagainya, banjir-banjir besar. Nah, semuanya ini bersyarat. Syaratnya mestilah berlaku maksiat secara luas. Kalau maksiat tidak meluas, tidak Tuhan jadikan bencana. Itu semua itu sahih dalam hadis. Bencana besar mesti syaratnya di dua syarat. Pertama, maksiat itu sudah luas, sudah meratai. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Kalau orang beriman yang mencegah ramai-ramai, tidak turun bala. Dia mesti berlaku secara ramai, sebagian besar rakyat buat maksiat, dan syarat kedua, kita tidak tegur.
Baik, amalan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT tidak akan diterima sama sekali di negara ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan konsep kekeluargaan kekal sebagai pasangan lelaki dan wanita yang berkahwin mempunyai anak termasuk anak angkat. We have to remind Suhakam that our value system tak sama dengan value system Barat. Mereka lebih bebas. Tetapi di Malaysia ada perkara-perkara tertentu yang kita tak boleh terima. Walaupun sekarang ini dianggap sebagai hak asasi manusia di negara Barat. Kita tidak boleh terima umpamanya LGBT, perkahwinan antara men and men, women and women.